Seawal tahun depan, lebih banyak isi rumah di Singapura bakal mendapat akses internet yang 10 kali lebih pantas iaitu kelajuan 10 GB sesaat atau Gbps. Ini menyusuli pelaburan sehingga 100 juta dolar oleh pemerintah bagi meningkatkan rangkaian jalur lebar negara. Khidmat internet jalur lebar di Singapura adalah antara yang terpantas di dunia dan pemerintah kini mahu terus mempertingkatkannya. Peruntukan sehingga 100 juta dolar akan digunakan untuk menaik taraf peralatan selain membantu syarikat-syarikat penyedia menukar kelengkapan seperti modem dan router pengguna. Rangkaian gentian optik sedia ada bagaimanapun dikekalkan, memandangkan ia masih mampu menyokong internet lebih pantas. Buat masa ini, 85% isi rumah memiliki akses kepada kelajuan 1 gigabit sesaat atau lebih tinggi. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, peningkatan yang dirancang ini dapat memastikan prasarana digital Singapura bersedia bagi keperluan tren masa hadapan. It's quite clear that the future will involve more immersive digital experiences. It will involve some, additional smart devices, autonomous devices even. And certainly we all already can recognize that the impact of AI will be quite pervasive. And there will be many ways in which it is being deployed, and you want to be able to benefit from them. Buat masa ini terdapat telco yang menawarkan pakej rangkaian jalur lebar sepantas 10 gigabit sesaat namun ia masih di peringkat awal. Harga pakejnya pula berkisar antara 60 hingga 86 dolar sebulan iaitu hampir seganda pakej 1 gigabit yang jauh lebih lumrah. We look at the number of households that could potentially benefit from 10G services. And we are thinking that probably in around 5 years, it's possible that more than 500,000 households, will find this service to be useful, attractive, and, competitively priced. Peningkatan rangkaian jalur lebar yang dirancangkan itu dijangka siap pada 2026. Lebih banyak kes kebakaran dicatatkan tahun lalu iaitu lebih 1,950 kejadian suatu peningkatan 8.6% berbanding tahun 2022. Pasukan Pertahanan Awam Singapura atau SCDF menambah kes-kes kebakaran di luar premis bangunan pula melonjak hampir 35%. Ini merujuk kepada kes-kes kebakaran barangan terbuang yang bertambah 165% dan 106 kebakaran belukar berbanding hanya 27 pada tahun lalu. SCDF menyatakan ia akan meningkatkan pemeriksaan dan penguatkuasaan agar orang awam tidak membuang barang sebarangan. Dalam pada itu, kes-kes kebakaran alat bantuan mobiliti aktif terus menjadi kebimbangan SCDF setelah ia melonjak lebih 30%. 55 kes dicatatkan tahun lalu. SCDF menyatakan kebanyakan kebakaran tersebut berpunca dari penggunaan bateri yang bukan asli. Kebakaran dalam rumah banyak berlaku dengan hampir 460 kes berpunca dari perbuatan gagal memantau semasa memasak. SCDF mendedahkan bagi tahun 2023, 3 orang maut akibat kebakaran sementara 81 cedera. Secara keseluruhannya, walaupun sekitar 1,960 kebakaran dicatatkan tahun lalu, ia masih jauh lebih rendah berbanding lebih 2,860 kes kebakaran yang dicatat pada 2019 iaitu sebelum pandemik. Berhubung panggilan ketalian kecemasan 995, SCDF menyatakan secara purata ia mengendalikan sekitar 670 panggilan setiap hari. Despite this decline, the trend over the last 5 years shows a significant 6% average annual increase in EMS calls, or 30% overall increase since 2018. This trend is particularly concerning, given Singapore's rapidly aging population, which suggests a continued rise in the demand for EMS in the foreseeable future. Lebih 4,100 flat bina ikut tempahan atau BTO dilancarkan dalam penjualan pertama tahun ini. Ini meliputi 7 projek baharu di Bedok, Choa Chu Kang, Hougang, Punggol, Queenstown dan Woodlands. 5 daripada 7 projek itu mempunyai masa menunggu lebih pendek iaitu kurang daripada 3,5 tahun menurut HDB. Tanglin Halt Courtyard merupakan satu-satunya BTO yang ditawarkan di bawah model Perumahan Awam Lokasi Utama atau PLH. Ia dijangka mendapat permintaan tinggi, lebih-lebih lagi kerana menawarkan jumlah unit yang terhad.
BTO Bedok North Springs pula dijangka lebih popular di kalangan keluarga muda kerana lokasinya berhampiran sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi BTO di Punggol, ia dijangka meraih pelbagai golongan pemohon dengan 962 unit yang terdiri daripada flat fleksi 2 bilik sehingga flat 5 bilik. Selain flat-flat BTO, sebanyak hampir 1,600 unit jualan baki flat atau SBF turut ditawarkan secara serentak di bawah pelancaran bulan Februari. Flat-flat baki ini terletak di pelbagai estet. Jadi secara keseluruhannya, sejumlah 5,700 flat BTO dan SBF ditawarkan kali ini. Sesetengah penganalisis menjangkakan kadar pendaftaran akan meningkat bagi BTO tahun ini. Pembeli mungkin tertarik dengan tempoh menunggu yang lebih singkat buat lebih 80% flat yang ditawarkan. Lebih ramai pemohon yang layak mungkin akan menggunakan peluang ini untuk mendapatkan flat memandangkan hanya 3 BTO yang ditawarkan tahun ini bukan lagi 4 seperti sebelum ini. Any of these flats in this round of exercise, they have a shorter construction period of about 3.5 years or slightly more. So this will be very attractive to many of the young couples, especially those people who may not want to rent in the interim because the rental market right now is still softening, but rent prices are not coming down too drastically. So many of them, if let's say, for example, they may want to bring forward their marriage plans, so they may just put in a ballot for this time round. Harga COE bagi kategori E atau terbuka jatuh ke parasnya yang paling rendah dalam tempoh 21 bulan iaitu sejak Mei 2022. Secara keseluruhannya, premium kebanyakan kategori ditutup lebih rendah dalam bidaan terkini. Bagi premium kategori terbuka, ia jatuh lebih $6,000 kepada sekitar $94,000. Kenderaan kategori B pula, iaitu bagi kereta besar, premium COE-nya merosot lebih $5,300 untuk ditutup di paras $97,000. COE bagi kereta kecil juga jatuh, iaitu sekitar $2,200 kepada $76,800, sementara COE motosikal turun sekitar $380 kepada lebih $8,900. Hanya COE kenderaan, barangan dan bas iaitu kategori D mencatat peningkatan dalam bidaan kali ini iaitu naik $1,000 kepada $73,000. Saudara, bayangkan menghantar dokumen penting dari Singapura ke Johor Bahru atau menerima bekalan ubat dari seberang tambak lebih pantas daripada biasa iaitu menggunakan drone. Ini mungkin menjadi kenyataan tidak lama lagi. Ujian sedang dilakukan bagi apa yang disifatkan sebagai khidmat penghantaran melalui drone rentas sempadan yang pertama di rantau ini. Setiap drone mampu mengangkut muatan sehingga 30 kg. Ia merupakan ilham syarikat Drone Dash dari Singapura dan syarikat Aerodyne Malaysia. Menurut mereka, penghantaran adalah 5 kali lebih pantas berbanding kiriman lewat laut serta jejak karbon lebih kecil. Rencana awal adalah memulakan penghantaran antara Singapura dengan Johor Bahru serta Iskandar Malaysia sebelum meluaskannya ke seluruh Malaysia dan kemudian ke peringkat serantau. Operasi komersil dijangka bermula seawal suku ketiga tahun ini. We are looking at enabling this year, right, and so that the industry can grow even further, and we can see the big potential, working with the like of emergency situations, transferring goods, working with a certain even courier services. Those kind of application is really important. Economic impact will be very significant as well. A lot more jobs will be created. It could be goods that are manufactured in far-flung remote places that previously have not been able to send their goods to the city. Now they're able to do it fairly efficiently as well. Menerusi pertunjukan udara Singapura tahun ini, syarikat-syarikat pemula atau startup daripada pelbagai negara memanfaatkan peluang menonjolkan produk-produk dan huraian-huraian bagi industri penerbangan. Lebih 40 syarikat daripada 15 negara berusaha menambat perhatian para pelabur dan syarikat-syarikat terkemuka industri melalui sebuah program yang dinamakan What's Next yang bermaksud apa selanjutnya. Program ini memberi platform kepada syarikat-syarikat teknologi baharu untuk mendekati syarikat-syarikat penting dalam sektor penerbangan dan aero angkasa.
Ruang pameran ini membolehkan syarikat-syarikat pemula menyampaikan idea-idea mereka dan menonjolkan produk-produk mereka dalam bidang yang mencetus perubahan. Ini termasuk kecerdasan buatan, teknologi iklim, sumber yang boleh diperbarui dan analisis data. We wanted to reach out beyond the aerospace industry to look at the startups, which are young, full of energy and a lot of entrepreneurship. And they also look at new technologies that are outside of the aerospace industry that can be applied to the aerospace industry. Suatu peluang untuk mendedahkan atlet-atlet tempatan kepada pertandingan bertaraf global dan belajar daripada yang terbaik selain membina jenama Singapura selaku destinasi pelancong kesukanan. Demikian pandangan masyarakat sukan tempatan berhubung rancangan pemerintah mahu menganjurkan lebih banyak acara-acara sukan antarabangsa di negara ini. Singapura akan menjadi tuan rumah kejohanan akuatik dunia tahun depan dan jelas para penggiat sukan renang tempatan cukup gairah. Presiden Akuatik Singapura Mark Che berkata ini akan mendedahkan atlet tempatan tentang apa itu standard antarabangsa dan ini juga akan menghasilkan perkongsian pengetahuan di pelbagai peringkat di sini. Malah bukan sahaja renang, lebih banyak peluang juga dijangka muncul bagi sukan-sukan lain. Dalam Belanjawan 2024 baru-baru ini, pemerintah sudah pun mengumumkan rancangan untuk menganjurkan lebih banyak acara kesukanan antarabangsa, suatu langkah yang cukup dialu-alukan para atlet tempatan. I mean, to be able to play in front of the home crowd is definitely something that's a happy thing. I think the local players is a chance for them to show themselves to the Singapore crowd, to let them showcase how have they been prepared for the tournament. So it's a good time for them to shine. Sesetengah penganalisis percaya Singapura tempat yang baik untuk menjadi hub sukan serantau kerana adanya sistem pengangkutan dan telekomunikasi yang mantap selain ciri keselamatan serta kestabilan politik dan ekonomi. So really the key for the next couple of years is to continue to develop our venues in such a way, and I think the Kallang Alive project and the new management of Sports Hub has been a big step in the right direction. Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia dijangka berkongsi lebih banyak perincian dalam perbahasan jawatan kuasa peruntukan nanti.